Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد. إخوة الإيمان إخوة في الدين أعزكم الله وأحبكم في الله. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan ila multaqa mubarakah bihazihi laylah mubarakah. Kita diberi peluang oleh Allah Ta'ala ikhwan dalam majlis ta'lim yang berkat ini, pada malam yang berkat ini insyaAllah. Sambungan kita Sahih Fikih Sunnah jilid yang pertama. Kalau ikut petanda dia, saya tanda di sini, kita masuk muka surat 79, 78, iaitu yang terakhir daripada Muqaddimah. Muqaddimah ni pun daripada puasa sampai puasa tak habis-habis lagi. Kan? Tu orang kata nak mengaji sangat, kan? Dia kita mengaji betul-betul. Muqaddimah dia duk ada dekat 80-90 muka surat. Baik ikhwan, tapi saya rasa kita berpindah terus pada muka surat 79 untuk mengambil sedikit khulasah dia. Khulasah yang pertama ikhwatul iman kita boleh buat, iaitu yang pertama bahawa satu orang yang nak berpegang dengan sunnah, dia kena ada satu benda dalam hati dia, dalam diri dia. Apa dia? Iaitu dia mesti menjadi orang yang suka melakukan munakasyah. Munaqasyah bermakna satu orang yang suka mengkaji, meneliti. Munazarah, dia satu orang yang kena mengkaji. Kalau dia menerima sunnah kemudian dia beku, dia tidak akan faham sunnah itu dalam kawasan yang luas, wilayahnya luas, dan dalam masa yang panjang dia tak boleh faham. Kerana itu perkembangan para ulama yang memberi ijtihad, mereka terpisah menjadi dua. Satu ulama yang berani memberi ijtihad kerana maklumat ilmu dia, dan lagi satu ulama mereka memberi ijtihad tapi dalam ruang yang begitu sempit kerana kurang munakasyah yang mereka lakukan, kurang nazar, perhatian demi perhatian yang mereka lakukan. Nazariyah mereka tu kurang, kajian mereka, pembacaan mereka, mereka tak berani nak faham satu-satu hadis luar daripada kepahaman ulama silam. Mereka tak berani. Kalau kita tanya satu hukum, macam mana hukum ni, dia akan kata ulama silam telah berfatwa demikian. Betul, tapi dia sendiri cuba nak faham, dia tak berani. Mungkin kerana dia kekurangan bahasa Arab. Untuk memahami Quran dan Sunnah mesti ada kekuatan bahasa Arab. Dan mungkin dia pun tidak memahami hadis-hadis itu berada pada kumpulan-kumpulan apa, sehingga kalau dia beri satu pandangan yang baru, dia merasakan dia mencela para ulama silam. Khulasah kita ikhwan, satu orang nak faham sunnah, dia tak boleh ada ketakutan macam tu. Lebih-lebih dia nak berijtihad, dia nak berani memberi pandangan-pandangan yang baru pada orang. Dia tak boleh duduk di bawah satu kepahaman. Dia baca Sahih Bukhari, tapi pemikiran dia tak boleh jadi pemikiran Al-Bukhari. Dia duduk di bawah Syafi'i, tapi pemikiran dia tak boleh pemikiran Al-Syafi'i. Kalau dia baca Sahih Bukhari dan kepala dia kepala Imam Al-Bukhari, maka huraian Sahih Bukhari itu adalah huraian Al-Bukhari. Sedangkan hadis itu dikumpul oleh Imam Bukhari, tetapi hadis yang ada dalam Sahih Bukhari bukan kepunyaan Al-Bukhari. Itu adalah sunnah Rasulullah. Dan sunnah Rasulullah ni jangka hayat dia panjang sampai berlaku kiamat, sampai dalam syurga, sampai kiamat. Kita akan diadili oleh Allah
dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka satu orang bila dia belajar sunnah, dia nak reti, dia nak faham. Kalau mengikut penulis kita ini ikhwan, iaitu Abu Malik Kamil As-Said Salim, kalau antum tengok pemikiran dia, dia menyatakan bahawa satu orang yang nak memahami sunnah dengan lebih dalam, dia nak faham sunnah dengan lebih dalam, dia kena berani meneliti. Itu cuba antum tengok pada muka surat yang ke-78 pada perenggan yang akhir sekali. Dia kata orang semacam ini, akhir sekali, orang semacam ini benar dalam langkahnya, terbantu dalam meluruskan cara berfikirnya, dan dialah orang yang layak disebut sebagai pengikut sunnah Nabi dan petunjuk para sahabat. Kalimah ini dia ungkap setelah dia ungkap di atas. Ini perkataan daripada Al-Alamah Ibn Abdul Bar, menyebut tentang orang yang mengapai hadis, mengapai ayat Quran. Dia ni satu orang kena bersungguh-sungguh memahami Quran dan Sunnah. Orang ini pada akhir perkataan dia, Al-Alamah Ibn Abdul Bar menyatakan inilah orang yang layak dikatakan mengikut Sunnah. Ini orang yang layak dikatakan mengikut Sunnah. Kalau orang main pada dia antara siwak pakai kayu arak dengan pakai berus gigi, orang tanya, tuan macam mana? Dia kata tak apa, dia kata yang mana pun tak apa. Dia nak bagi fatwa, dia takut. Hadis menceritakan Nabi pakai kayu arak, lah orang pakai berus gigi. Memang berbeza, yang tu pokok, ini plastik. Yang tu tak pakai ubat, ni pakai ubat. Dah pakai ubat, company buat ubat pula macam-macam jenis zat ni pi jadi macam mana, ke sel babi ke sel apa ke dalam, tak tahu nak bagi fatwa. Kalau dia hak tu dia tak berani bagi fatwa, dia tak dikatakan orang yang sepenuhnya berada dalam perjalanan sunnah. Dia kena bagi fatwa. Kerana dunia berubah dan berubah dan berubah, sunnah tak akan berubah, maksud sunnah tak akan berubah. Ini kata dia, orang yang macam ni berani meneliti, berani memahami hadis, dia selayaknya dikata orang yang mengikut sunnah Nabi. Sebaliknya, muka surat 79 dia kata, orang yang enggan untuk mengkaji, tak mau kaji, menyimpang daripada hal-hal yang kami sebut di atas, menentang hadis-hadis Nabi dengan ra'i, pandangan dia sendiri, dan mengaku sudah mencapai kemampuan untuk ijtihad, adalah orang yang sesat lagi menyesatkan. Orang yang tidak mengetahui semua itu dan memberi fatwa tanpa ilmu, maka dia lebih buta dan lebih sesat lagi. Dia akan jadi dua penyimpangan yang macam tu. Macam mana nak buat? Ada timbul isu dekat kita, isu apa dia? Isu tak silap saya, ikan patin kah? Ikan patin makan babi, makan sel-sel babi. Ikan patin makan sel babi. Kita boleh tak makan ikan patin? Jadi siapa berani keluar bagi ijtihad? Orang tu. Kadang-kadang satu orang dia tidak dibayar gaji, ada orang dibayar gaji untuk ijtihad, pun tak berani ijtihad. Dia kata kalau boleh beli patin lain, senang. Tak ada ijtihad, beli patin lain senang. Ni patin hak banyak ni lagu mana? Boleh tak kita pergi makan patin yang makan babi? Babi itu siapa yang haram makan? Ikan ke haram makan, orang ke haram makan? Kena balik kepada nas Quran. Jadi orang tak berani bagi ijtihad, maka akan jadilah satu masalah dalam hukum hakam agama ni. Masalah tak selesai, masuk bawah kapek, orang berpindah pada bab yang baru. Pergi beli ikan lain lah. Masalah ni tak selesai, pergi beli ikan lain. Habis ikan patin ni lagu mana? Beli ikan lain lah. Kita makan buat apa? Tak ragu-ragu buat apa? Dia baca hadis ragu-ragu. Kita baca bukan ragu-ragu, kita baca ikan ni macam mana? Nak goreng ke? Tempoyak lah. Boleh ke tak boleh? Pekedai-pekedai dah beli dah. Siapa nak tanggung rugi? Tak salah, pergi kedai lain lah. Itu jawapan yang tak menyelesaikan masalah. Jadi ada orang dibayar gaji, dibayar allowance untuk fatwa, kena berani bagi fatwa. Kita di Baitul Ilmi tak bayar gaji, kita duduk sengak-sengak sudah. Kita nak fatwa buat apa? Baik ikhwan, itu satu kesimpulan. Kesimpulan yang kedua, antum tengok pada muka surat 79 bawah sekali itu. Artinya kesimpulan yang pertama, satu orang nak faham sunnah, dia tak boleh beku. Dia tak boleh mengaji dengan satu ustaz sunnah. Dia kena mengaji dengan banyak ustaz sunnah, dan dia berani menilai ustaz dia.
Tak boleh satu orang mengaji dengan satu ustaz sunnah, lepas tu tak mengaji dengan ustaz sunnah lain. Macam mana dia nak menilai? Kadang satu hadis, 3 orang hurai lain macam. Bila 3 orang hurai satu hadis, yang 3-3 ni ada latar belakang sunnah, kita mengaji ni, kita boleh buat nota kaki. Mana huraian yang paling menasabah dengan hadis itu? Kita bulatkan. Ini yang kita pegang. Kalau 3 orang, 3 tak mengaji sunnah, jangan cakap lah. Yang ni memang cari masalah. Macam tu. Kesimpulan yang kedua, banyak orang merasakan apabila ada pandangan, 2 pandangan di dalam sunnah atau dalam apa, ada 2 pandangan, dia merasakan, dia pegang dengan satu pandangan, salah satu pandangan, dia rasa dah selesai dah. Sebenarnya kita kata tak betul, pandangan macam tu tak betul. Apabila ada 2 pandangan dalam pelajaran kita, maka mesti ada pandangan yang benar, pandangan yang paling tepat. Kita kena bekerja, berusaha mencari pandangan yang paling tepat. Pandangan yang paling tepat adalah pandangan yang paling kurang berselisih dengan zahir hadis. Itu paling tepat. Kalau pandangan itu makin banyak perselisihan dengan zahir hadis, pandangan itu dikira pelan menjauhi as-sunnah. Tengok apa kata penulis kitab kita, berpandangan dengan bawah tu dia bawa hadis terjemahan Melayu, dengan alasan pendapat ini juga dinyatakan sebahagian ulama, dan bahawa perbezaan ini merupakan keluasan yang diberikan pada umat, seraya berdalil dengan hadis perbezaan pendapat yang terjadi di kalangan umatku adalah rahmat daripada Allah. Ada orang melihat kepada perbezaan pandangan, dia kata peganglah mana-mana pun, ini semua rahmat daripada Allah. Ini kita kata salah. Kita kata tidak tepat. Ikhwan, perkataan kita salah bukan mesti makna berdosa. Salah dalam ilmu, awak terkeluar daripada sistem ilmu, tak mesti berdosa. Awak tak tepat, awak tersalah. Awak tersalah. Kita, antum nak cari rumah Pak Cik Bulia, kan? Tak tahu pergi cari rumah Pak Cik Nazri. Tersalah, bukan berdosa. Salah, tapi bukan berdosa. Berdosa ni nak cari rumah Pak Cik Bulia, pergi rumah Pak Cik Nazri, terus masuk. Orang kata ni rumah Haji Nazri. Apa Nazri semua, janji dia haji, aku nak cari rumah haji. Yang tu yang berdosa. Berdosa ni bila dalam salah tu kita lajak. Tapi tersalah tak bermakna berdosa. Berdosa ni satu bab lain. Tetapi kena dihati-hatikan, terkadang-kadang apabila kita berpegang dengan satu pandangan, kita boleh jadi berdosa apabila kita lajak. Apabila kita lajak. Tu bayang kita pergi, kita jalan dengan bini kita kan, pergi supermarket apakah, bini kita dia nampak kedai mas, dia berhenti sat lah. Kita nak pergi carilah apa-apa lebih kurang 4 minit temakau Jawa jual kat mana. Tadi kita main, kita tengok ada 2 perempuan kok belakang, dah sama tinggi, sama baju. Kita dah ingat bini kita, kita tampak dia, tampak dengan dia pun kalih, dengan lelaki dia pun kalih. Cuma tersalah kan? Adakah kita berdosa? Kita tak berdosa. Tersalah. Waktu tu mengaji lagu ni sambil duk mengaji terlena. Tak salah, takkan memang salah lah, tapi tak berdosa. Takkan lena pun berdosa. Yang salah tak mesti berdosa, tetapi yang salah berdosa ni lajak. Jauh nampak macam bukan bini aku. Ini dah time ni ya. Ambil can, tempat bini orang. Dah salah, pergi merangih pula lagi, pergi marah pula lelaki kawan tu. Pasal apa bini hang dengan bini aku baju serupa, pasal apa tinggi serupa. Lajak adalah salah. Kita tersalah berpegang dengan satu pandangan, tersalah, tak berdosa. Tetapi bila kita lajak, macam mana yang kata lajak? Sekejap kita tengok, dia pegang dengan satu pandangan, dia cerca pandangan yang lain, dia tolak hadis-hadis yang sahih. Daripada salah, dia masuk dalam wilayah berdosa. Kita pesan, apabila kita jumpa satu pandangan, kita tak boleh puas hati dengan pandangan tu. Selagi kita tak tahu pandangan lain, kita berpegang. Tetapi kewajipan kita berusaha mencari pandangan-pandangan yang lain. Bila ada 2 pandangan, mesti ada pandangan yang kuat. Sayyidina Umar memberi pandangan lain kepada Ka'ab, kepada apa nama? Imam masjid, imam tarawih dia, Ubay bin Ka'ab.
kepada Ubay bin Ka'ab. Sayyidina Umar kata, hang korang tepat. Apabila Ubay bin Ka'ab menyatakan, kalau kita tak ada baju, kita boleh sembahyang, jangan sembahyang dalam pakaian yang satu. Selimut orang Arab ni besar-besar. Besar selimut orang Arab. Kadang-kadang dia buat lagu mana? Dia masukkan diri dia dalam selimut, dia bungkus. Dan dia sembahyang. Dalam tu tak ada baju apa. Ni orang jantan, ni orang perempuan tak ada apa ni. Orang jantan. Sekali Abdullah bin Mas'ud buat benda lagu tu. Dia ambil baju dia, dia gantung, dia pakai lagu tu. Orang tanya kat dia, orang kata apa? Pergi sembahyang dalam kain selimut ni. Awak pergi sembahyang dalam kain selimut. Lepas tu dia ajih lagu manakah dia pergi ikat atas bau ni macam ihram supaya rokok, sujud kain tu tak jatuh ke bawah, aurat tak terbuka. Kata Abdullah bin Mas'ud, aku buat lagu ni sebab aku nak bagi tahu dekat orang bodoh lagu hang benda ni boleh. Sebab hang duk ingat tak boleh. Tapi Ka'ab, apa nama tadi? Ubay bin Ka'ab melarang. Ubay bin Ka'ab kata jangan duk sembahyang lagu tu. Sayyidina Umar marah kepada Ubay bin Ka'ab. Sayyidina Umar kata, dah, Nabi pernah buat lagu tu ketika Ummu Hani masuk ke rumah Nabi, duduk dalam bilik mandi. Fatimah duduk tutup tempat mandi Nabi. Ummu Hani datang. Bila Ummu Hani datang, Nabi tanya, siapa tu? Ummu Hani. Nabi kata, masuk. Nabi keluar dengan pakai kain selimut besar. Apa kita panggil bahasa kita? Apa? Melayu panggil apa? Kain selimut lagu tu lah kan? Orang Arab panggil saubun wahid. Dia kain tu panjang, kain selimut kan, tapi dia buat baju pakai lagu tu. Kain selai. Kain selai lagu tu. Dia pakai lagu tu, Nabi keluar, Ummu Hani tu ada. Nabi nak salin baju, panjang ceritalah. Dengan itulah Ummu Hani kata, aku nampak Nabi sembahyang duha pada waktu itu adalah pada waktu duha. Ulama hadis buat kesimpulan, sembahyang mati ni sah, tapi pakaian lagu ni hanya dibenarkan kita pakai ketika darurat. Biasa-biasa sembahyanglah dengan baju ada, seluar pun mau ada. Kita pakai jubah kan, jubah selapis, seluar ada dalam, pakai macam tu. Tak sah pakai macam kain selimut tu. Mana nak tahu tengah malam kita malas kan, tendang api kain kita, ambil selimut besar, buat kain ihram, dogoi lagu tu sembahyang. Allahu akbar. Seorang boleh ke? Seorang kita kan. Pasal apa? Pakaian lagu tu lagi kita rokok, dia jatuh sebaik. Dia jatuh sebaik, memudahkan aurat kita ternampak. Para fuqaha tidak berapa menyukai. Tapi perbuatan Nabi sekali itu untuk menunjukkan keharusan benda itu boleh buat kalau dalam keadaan tertentu, keadaan darurat. Macam Nabi masuk, Ummu Hani datang, dibenarkan. Bila ada orang bagi dua pandangan, dalam dua pandangan tu mesti ada pandangan yang tepat. Kita tak boleh kata dua-dua tepat, mesti ada yang tepat. Maka berusahalah kita mencari yang lebih tepat itu. Sebab apa? Sebab Al-Quran menyatakan kepada kita pada muka surat 80 itu, Quran kata, wala tanaza'u fatafshalu wa tazhabu rihukum. Dan jangan kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatan. Dengan kebenaran jangan bantah. Bila kita bantah, kita akan jadi goyah. Kata Imam Ahmad, kata Imam Malik, kebenaran itu satu. Tak mungkin ada dua pandangan kerana nas satu. Berusahalah kita mencari kebenaran yang satu itu. Tapi apa yang sampai dekat kita lah ni, pada kita ni kebenaran lah, kita pegang dulu. Lepas tu cari kita, ada tak pandangan yang lebih kuat daripada pandangan ini. Ini satu kewajipan ikhwan. Maka Alkitab dan As-Sunnah ikhwatul iman, dia adalah kebenaran yang paling dahsyat. Antum tengok muka surat 80 ayat Hud 118 119. Quran sebut wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk. Quran kata, tetapi mereka sentiasa berselisih pendapat kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Rabb mereka. Tengok daripada ayat ni, wala yazaluna mukhtalifin, itu perangai Tuhan tak suka. Sentiasa berselisih, wahada dah kebenaran. Dalam Ali Imran, wala takunu kalladina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayinat. Jangan kamu jadi orang yang berselisih, berpecah dengan kebenaran
setelah datang kepada kamu hujah kebenaran. Apa yang datang kepada kita, kita yakin. Tengok-tengok datang lagi. Seperti kata Imam Malik, ulama-ulama silam dahulu telah mengumpulkan kepada kita apa yang kita tak tahu pada hari ini. Mereka dah kumpul pada kita apa yang belum kita jumpa. Tengok-tengok benda tu baru sampai. Kita tahu dulu macam lain. Kita tahu dulu semua boleh. Semua boleh. Mati boleh buat tahlil, boleh buat arwah, boleh buat doa selamat, boleh buat majlis pecah tanah, baca doa minta berkat. Pek ho mai pecah tanah tak cukup lagi, mai pecah lagi tanah. Semua boleh, apa salahnya? Apa salahnya? Itu pengetahuan kita yang dulu. Tapi kita duk mengaji, Quran kata ja'ahumul bayinat, datang yang baru. Bukan pasal benda tu baru datang. Benda tu Imam Malik kata dah ada lama dah, dia baru sampai, ilmu baru sampai. Maka janganlah kita jadi orang yang berselisih dengan kebenaran itu. Ikhwan, kebenaran dia ada bukti. Kebenaran dia ada bukti. Dia ada bukti hadis, dan hadis ada pembuktian. Sanadnya, matanya, kesemuanya ada pembuktian. Dia tak boleh cakap sembrono seenak dewan. Ni ada hadis. Kita tak hadis apa? Dia tanyalah, hadis sudahlah. Hampa orang awam, kami orang soleh. Orang awam tak berhak tanya orang soleh. Orang awam kena yakin dengan orang soleh. Agama tak main dengan pattern macam tu. Kena dinyatakan hadisnya, kena dihurai maksud hadisnya. Kalau dhaif, pasal tu pembukti ini al-bayinat penting. Kalau kita hukum hadis itu dhaif, Syekh Maulud pernah kata, jangan kata hadis itu dhaif kalau dia tidak dhaif, kerana kita mendhaifkan sunnah. Maka penting kita membuktikan kenapa dia dhaif, matan dia dan sanad dia. Kalau kita tak boleh bukti, jangan berani sebut dia hadis, jangan berani sebut apa-apa kedudukan dia. Kebenaran ada bukti. Bukan kita cakap omongan kosong. Mana bukti dia? Tak ada bukti. Tak ada bukti, dia bukan kebenaran. Maka jangan kita jadi orang yang berselisih dengan kebenaran setelah datang. Ini termasuk dosa. Ini saya katakan tadi, satu benda dosa apabila orang tu tersalah dan dia lajak. Dia jadi taksub. Dia taksub. Salah. Kebanyakan yang duk jadi di atas lidah umum kita ni apa dia? Sudahlah, orang dulu lagi tahu daripada kita, ikut cukuplah. Dah mereka buat lagu tu, kita buat lagu tu. Mereka tak buat, kita tak buat lah. Bila sembelih korban habis, duk takbir raya, Allahu Akbar, Allah. Tengok lembu tu duk takbir raya. Kita kata takbir raya ni lepas solat lah, bukan takbir raya lepas sembelih. Tukang sembelih lagi caw lah. Bukan macam tu. Agama bukan macam tu. Bersedialah kita merubah kepada kebenaran. Kalau kita tak mau berubah, Allah kata wala takunu, jangan jadi macam ni. Jangan jadi orang tak mau berubah. Wala takunu kalladhi, jangan jadi macam mana orang-orang yang mereka ini wakhtalafu, mereka ni berselisih dengan kebenaran dan berpecah dengan kebenaran. Allah kata walahum azabun alim, untuk mereka azab yang sangat memedihkan. Jadi ini satu amanah ilmu. Dosa kalau kita tahu dia kebenaran, lebih tepat dengan sunnah, kita tak mau ikut, kita duk pegang yang lama. Berpegang yang lama tak salah, tapi setelah datang kebenaran yang lebih nyata, maka salah kita tinggalkan yang lebih nyata. Maka kita kata tak boleh kita tinggal kebenaran untuk meraih siapa-siapa sekalipun. Raih mazhab ke, jauh lagi nak raih masyarakat. Ayah jangan cakap lebih kurang tu duk ada tu, tok guru tu lama cakap lebih kurang, dia terasa. Tak boleh. Lebih baik daripada awal tu saya cakap terus. Tok guru tu bangkit, alhamdulillah ni kita, alhamdulillah kita berada pada bulan Maulud. Bulan ni pun dah cukup mulia, buat Maulud lagi mulia. Makan kenduri dalam bulan Maulud dapat 100 pahala syahid di bulan-bulan lain. Jadi kerja kita bulan Maulud buat kenduri aja. Tak payah pergi Syria, tak payah pergi Gaza, pakat mati syahid belakang. Kita kata salah, jangan cakap salah, terentak hati dia. Kebenaran tidak boleh begitu. Ulama hadis sanggup buat ilmu jarah, menjarahkan, mentahzirkan, memberi warning kepada umat jangan ikut kawan tu demi ilmu. Bukan kerana ada tak puas hati dengan kawan tu, tak ada. Ini satu amanah. Ikhwan, yang akhir sekali, kesimpulan yang kita boleh buat, iaitu satu benda yang kita hati-hatikan bahawa janganlah kebenaran itu ditutup dengan sikap kita ni, sikap fanatik, orang panggil taksub. Tak boleh.
Ini satu dosa yang kena ikhwatul iman kita berhati-hatilah kita daripadanya. Anda cuba tengok muka surat 84. Ada perkataan daripada Ibnu Katsir memuatkan perkataan Imam Malik pada perkataan yang dia hitamkan itu, penulis menjawab. Itu anda tengok pada baris ketiga tu, bahawa Imam Malik berkata, para ulama telah mengumpulkan dan mengetahui perkara-perkara yang belum kami ketahui. Para ulama dah kumpul dulu. Pasal itu anda tengok, satu orang dia baca satu kitab ni tak jumpa, tapi dia baca kitab lain dia jumpa. Kenapa? Para ulama telah mengumpul. Dahulu kita baca Hidayatus Subyan, kita baca Aqidatun Najin, betul tak? Betul. Kita duk baca Aqidatun Najin, Imam Abu Hanifah berdebat dengan Dahri. Kisah yang masyhur kan? Sebelumnya Imam Abu Hanifah mimpi, betul ke saya cakap salah ke? Imam Abu Hanifah mimpi, betul tak? Bukan, guru dia mimpi yang menyebabkan guru dia duduk termenung pagi-pagi susah hati. Abu Hanifah lalu, Abu Hanifah tanya Imam, tuan guru nampak apa? Kata guru dia, ada dua benda, satu yang zahir, satu yang batin. Yang zahir ada satu mulhid, nama dia Dahri. Dia cabar orang Baghdad dalam hal ketuhanan. Siapa nak ke depan nak jawab? Yang kedua, aku mimpi apa? Taman yang cantik semua, datang babi hutan, bagi rosak. Ni babi tak ada pendidikan, ni babi hutan, bagi rosak tanaman yang cantik. Lepas tu main sekok singa pula pergi makan babi hutan tu. Dia kata aku tak tahu apa takbir mimpi. Ini ada dalam Aqidatun Najin. Kata Imam Abu Hanifah, ini satu takbir yang baik. Guru dia kata macam mana baik pula? Ni babi dengan rimau takkan baik. Seorang mughalazah, seorang haram terus makan. Kata Imam Abu Hanifah, taman yang cantik itu adalah ibarat umat di Baghdad. Babi gila yang masuk ni adalah Dahri. Manakala rimau yang makan babi Dahri, yang makan babi itu adalah aku. Masa itu Abu Hanifah dikatakan umur 7 ke 8 tahun. Oh, seronok ah. Maka tak apa, dengan izin tuan guru, bagi besok saya jawab. Masuklah orang semua ke Masjid Baghdad, berlakulah proses jawab menjawab. Dahri naik atas membar, dia mulhid. Dia tak ada agama, dia ateis. Dia kata siapa dulu sebelum Tuhan, siapa lepas Tuhan? Di mana Tuhan? Cuma tak boleh jawab. Datanglah cerita yang kita dengar kan. Abu Hanifah tanya, sebelum anak jari ni ibu jari. Kan depan ibu jari ada apa? Belakang anak jari ada apa? Dia tu kata tak ada ah. Kata Abu Hanifah, macam itulah Tuhan. Sebelum dia tak ada, lepas dia pun tak ada. Tuhan duduk tak mana? Kata Abu Hanifah, Tuhan tak duduk tak mana, tapi dia ada. Bawa susu, bagi Dahri makan. Dah 80 dapat makan susu pula bagi tu. Makan susu, tanya, susu ni ada lemak tak? Ada lemak. Tunjuk lemak duduk tak mana? Tak boleh tunjuk. Lidah boleh rasa tak? Boleh rasa. Macam itulah Tuhan. Adanya tidak bertempat, tapi dia wujud. Ni semua nak abang kata Abu Hanifah ni Asy'ariyah lah. Ada dalam buku mana? Aqidatun Najin. Lah Tuhan dia buat apa? Kalau dia ada sangat, dia buat apa? Abu Hanifah kata, senang saja. Hang turun, aku naik di atas, aku jawab. Turunlah si Bahlul ni, naik Abu Hanifah. Hang tahu tak Tuhan dia buat apa? Turunkan hang yang gila, menaikkan aku yang hak. Itulah kerja Tuhan dah. Kita baca Aqidatun Najin dulu, jumpa cerita ni. Tapi bila kita tukar kitab, kita baca Fiqhul Akbar. Fiqhul Akbar adalah kitab akidah ditulis oleh Abu Hanifah Nu'man. Demi Allah, cerita ni semua mula menyaksikan kita. Abu Hanifah menyatakan, sesiapa yang menyatakan dia tak tahu Tuhan duduk sama mana, dia kufur dan dia keluar daripada Ahlus Sunnah. Dia mesti menjawab Allah ada di langit. Kalau satu orang kata, aku tahu Allah ada di langit, tapi langit tu tak mana Tuhan duduk, aku tak tahu. Abu Hanifah kata dia kufur. Dia mesti menjawab Allah berada di atas aras dan aras berada di atas langit. Kenapa ikhwan? Kerana betul kata Imam Malik, para ulama telah menghimpun ilmu kepada kita yang baru sampai. Bila kita berubah bacaan, berubah penelitian, kita berjumpa siapa-siapa yang menolak benda ini ataupun dia tak mau mengkaji,
Dia tengok Aqidatun Najin tulis lain, dia tengok Fiqhul Akbar. Fiqhul Akbar dalam bahasa Arab ditulis oleh Abu Hanifah Nu'man. Kemudian kitab ni disyarah berjilid-jilid, ikhwan. Dia tak mau bagi masa, dia tahu nahu, dia tahu sarah, dia tahu semua, dia tak mau baca. Dia tengok ni tulis Jawi, ni tulis Arab. Dia kata tulis Jawi lebih tak menipu, tu Arab ni semua penipu. Dia tak mau kaji, maka dia orang yang menyelisih kebenaran. Kebenaran ni bukan benda yang kita duduk satu malam kita duduk fikir macam mana nak buat bagi benda ni jadi benar. Tak, kebenaran daripada sisi Allah. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtari. Tak boleh ragu dengan kebenaran. Dia daripada Allah. Pasal tu kebenaran ada tanda, ada alamat. Kenapa Fiqhul Akbar yang lebih dekat dengan Abu Hanifah tak ada cerita dahari? Kenapa Aqidatun Najin yang dekat dengan kita tapi jauh dengan Abu Hanifah ada cerita dahari? Abu Hanifah kata Tuhan tak bertempat. Dalam Fiqhul Akbar, Abu Hanifah menyatakan haram dan berdosa dan keluar daripada ahlu sunnah. Siapa kata Tuhan tak bertempat? Maka kajian itu kena dibuat. Kena dibuat. Pasal itu agama tidak ikut orang. Tak ikut orang. Semalam pakcik masa duk makan tu, pakcik kata apa, orang mana kata saya Wahabi? Sikit. Orang negeri Tun Tijah lah. Dia kata dia ni Wahabi. Tak apalah Wahabi ke Wahabu ke Wahaba ke, tak apalah. Tapi yang penting kajian dan penelitian. Satu orang datang, saya polis. Kita terima ke dia boleh? Buktikanlah awak polis. Dia polis, rambut panjang berekor. Dia polis, ada janggut, ada misai, isap rokok. Tak rokok tu polis lah. Tapi tanda lain mana hang polis? Tunjuk identiti kad, tak mau tunjuk. So kajilah betul ke dia polis ke? Polis gila ke polis apa ke? Ni buah, kita beli buah durian pun kita belek, kita tengok kau tu ni buah durian ni. Dia kata musangking. Kita kata jangan duk tipu. Marahlah kawan jual. Hang kata aku tipu. Kita kata buktikanlah dia musangking. Dia kena koyak. Ni kita tak mau bukti, tak mau cari. Dengar orang kata silap, dia ni puak lain, dia ni puak lain. Macam mana nak jumpa kebenaran? Kebenaran kena dikaji. Kebenaran kena dilihat. Kita kena ada modal. Pasal itu Quran dalam surah Tabarakalladzi biyadihil mulk, Allah cerita dua perangai masuk ke neraka. Apa dia? Apa ayat dia? Lau kunna nasma'u au na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau kami dengar dan kami fikir, kami tak masuk neraka sa'ir. Apa dia dua sifat masuk neraka? Tak mau dengar, tak mau fikir. Pasal apa? No, wajadna aba'ana. No, nenek moyang kami dah tinggal macam lain. No, ustaz kami dah ajak macam lain. No, kami duk belajar macam lain. Hang duk main pelik-pelik. Tak apa, pelik tak salah. Tapi fikir Fikir kalau orang kata ni akidah ahlu sunnah, mana ayat dia, mana hadis dia? Pembawa akidah ahlu sunnah bukan ustaz kita, Nabi dan para sahabat. Mana hadis dia, mana ayat dia? Mana ayat yang kata Tuhan duduk di merata-rata? Mana hadis yang zahir kata Tuhan duduk di merata-merata? Tak ada. Tapi mana ayat yang kata Tuhan duduk di atas arasy? Ada. Mana hadis yang kata Tuhan duduk di atas arasy? Ada. Antara ada dengan tak ada, nak pegang yang mana? Manusia jadi buta, ikhwan. Ini satu dosa apabila taksub menutup kebenaran. Dia tak mau kaji. Tanya ustaz, ustaz ni mamak tu duk kata lagu tu dengar pun bahaya juga. Oh, dia kata bahaya tu. Dia apa ni semua tak ada akidah. Dia apa ni semua jaga, dia apa ni semua merosot punya orang. Tak apa merosot Pak Mik, meronot. Merosot ni kira okey, dia bagi kita meronot, umpan duk pergi ke laut tu. Habislah. Manusia tidak bertemu dengan kebenaran. Itu ikhwatul iman. Apa yang kita katakan tadi, itu kita katakan 3 khulasah, kesimpulan yang kita dapat buat daripada muka surat 79 tadi, 78 sampai muka surat 89. Kita buka tajuk yang sepatutnya kita jumpa pada malam ini, iaitu Kitabut Taharah. Habis selesai dah mukadimah. Habis selesai dah mukadimah kan? Mukadimah sebelum raya sampai habis puasa 6. Ada siapa tak pergi puasa 6?
Tak apa, Syawal ada lagi. Boleh pasal 6 lagi, insya-Allah. Habis dah. Kita masuk Kitabut Taharah. Ini bab yang pertama dalam buku kita ini, ikhwatul iman. Kitabut Taharah. Secara bahasa, bila sebut kitab, iaitu apa-apa yang berhimpun di bawahnya bab, itu adalah kitab. Bila kita sebut kitab, kita kata kitabu, dia punya wazan fi'alu. Kitab kitab, kalau kataba yaktubu, kitab kita kata kan. Ini saya kena tengok orang yang mengaji nahwu lah, tengok muka Pak Cik. Semua tunjuk Pak Cik Ayub kan. Kalau kita kata kitab, wazan dia fi'alun wazan dia. Tapi di sini walaupun dia kata kitab, dia jadi maf'ul, bacaan dia maktub. Kitab iaitu apa yang tertulis di bawah bab, dia jadi maktub. Kitab dengan makna dia menjadi maf'ul, iaitu maktub. Apa dia? Iaitu apa yang ditulis. Nanti kita akan jumpa kitab, satu bab besar, di bawahnya ada bab. Apa dia bab? Yang tajuk-tajuk dimasuk di dalamnya. Di bawah kitab tak ada tajuk, di bawah bab ada kitab, ada bab. Bab ni bab pintu lah, tempat masuk keluar, tempat masuk keluar. Tapi bab di dalam kitab bukan pintu macam ni. Pintu masuknya satu-satu tajuk dan berhentinya bicara satu-satu tajuk. Itu maksud bab. At-Taharah. At-Taharah di sini maksud dia apa dia, ikhwan? Bersih. At-Taharah maksud dia bersih. Maksud dia apa dia? Tanazzafa, bersih. At-Taharah dengan makna bersih. Itu dikatakan dalam istilah at-taharah, dia kata at-tahuru tsaw minal qadar, bersihnya pakaian itu daripada qadar. Apa dia? Kekocoran. Yang dia maksud bersih daripada kotor, apa dia? Tanazzaf, bersih, hilang kotor. Bau kotor tak ada, warna kotor tak ada, pemandangan kotor tak ada, hukum kotor tak ada. Pasal itu taharah kita bahagi pada dua. Taharah haqiqiyah, taharah hukmiyah. Taharah haqiqiyah bermakna mata tengok nampak hakikat. Nampak hakikat dia bersih. Taharah hukmiyah ni nampak macam tak bersih, tapi hukum menisbahkan dia adalah bersih. Nanti kita mengaji bab apa? Bab istinja. Kan Nabi ajak istinja. Sahabat cerita jalan dengan Nabi nak qada hajat, Nabi nak buang air besar. Nabi pergi ke satu tempat, Nabi buang. Lepas tu Nabi kata pada sahabat ni, tolong pergi cari kat aku batu, aku nak istinja, air tak ada. Maka dia bawa mai, dalam banyak-banyak batu tu dia bawa mai teh unta dan ada teh himar. Nabi tengok-tengok, Nabi kata najis, tak boleh membersihkan najis. Nabi buang. Nabi kata yang ni betul, yang ni batu. Nabi ambil batu tu, Nabi basuh. Nabi masa tu buang ayat besar, Nabi basuh ayat besar pakai batu. Dari segi mata tengok, batu duk pergi calik tempat pungkok kita, lubang pungkok kita keluar tu, pergi calik kan situ. Lepas tu ambil sembahyang, lepas tu sembahyang. Cuba balik try tengok buat. Nak rasa perasaan tu. Bukan nak sembahyang, saja nak rasa. Ambil batu besar-besar lagu tu, cari tepi jalan tengok. Orang tanya nak buat apa? Abang lah nak tungku apa ke. Jangan abang nak praktik. Buang najis. Najis yang keluar dia keluar kerah. Kalau najis tu keluar macam cirit, tak boleh dia pergi ke papan pungkok. Bila pergi papan pungkok, bau dia tak boleh, batu tak boleh menghilangkan bau. Dia kena pakai air juga. Tapi dia keluar tu, dia keluar ikut terowong dia tu. Dia keluar, dia tak pergi kanan, dia tak pergi kiri. Maka keluar macam tu, Nabi ambil batu. 1 batu, 2 batu, 3 batu. Habis. Buang. Dia kira bersih, ambil air semayang. Dari segi mata kasar tengok, alamak. Antum tahu kita jadi makmum, tiba-tiba orang mereport kita, tengah-tengah Tok Imam duk sujud, kita nampak gambaran tu, Tok Imam mai tadi pakai batu. Alamak.
Pasal kita mengira tasawuf ni kuat, kita boleh mufarakah. Alamak, macam mana? Tapi hukmi, dari segi hukum, dia bersih. Seharusnya orang yang belajar ilmu tidak berhati seperti orang jahil, meragui hukum-hukum agama, hukum-hukum Nabi, hukum-hukum Al-Quran, sunnah-sunnah Nabi. Dia tak boleh ragu. Kena. Orang bagi kat Nabi tulang, Nabi kata tulang ni makanan sangat dihormati, tak boleh buat istinja batu. Kita kalau pergi airport mana-mana, dia tak ada lah kutip batu 5 biji, dia buh tisu. Tisu orang tak makan, bolehlah buat istinja. Ada lapak-lapak tengok dia cucah TO dengan tisu. Satu macam nampak dia kan. Kita kepai tisu tu bagi banyak-banyak kan, dia jadi berbuku lagu tu, kita istinja. Orang tahu kalau kita istinja lagu tu, orang panggil apa? Tengok, duk kawan dengan Cina jadi Cina. Melayu punya otak. Rupanya Cina dah tahu istinja lebih lama daripada Melayu. Kan? Kalau dah disebah ke situ. Melayu ni tak tahu tisu boleh istinja. Cina tu lah abang. Maka orang yang berjiwa agama, mengaji sunnah, mengaji kitab, dia kena ada jiwa yang taharah, bersih. Dia tak boleh meragui ini sunnah, kecuali apa yang diragukan. Kalau najis tu keluar merecit ke papan pungkok, batu tak boleh pakai. Boleh pakai batu takat lubang dia, tapi kiri kanan tu tak boleh pakai batu, kena pakai air juga bagi suci. Tapi kalau dia keluar cantik, boleh pakai batu istinja. Kod kita nak belajar istinja, kita boleh jumpa. Ini saya maksudkan taharah ada dua. Satu taharah dari segi hakikiyah, yang kedua taharah dari segi hukmiyah. Bersih. Agama kata dia bersih. Dia bersih. Dia bersih. Dia adalah bersih. Maka kita hukum dia bersih. Jadi makna taharah tu apa dia? At-taharu sawbu minal qadar, dengan makna at-tanazzafu, membersihkan sesuatu daripada qadar. Qadar, qauf zal ra, qadar maksudnya cemak, benda yang tak elok, kita bersihkan dia. Terutama benda tu boleh menjadi mani', penghalang utama kita nak beribadat kepada Allah. Maka kita kena bersihkan diri kita daripada benda ni semua. Jadi bila kita gabung kitabut taharah, bermakna ba yang ditulis di bawahnya hukum hakam berkenaan dengan pembersihan. Ulama kata ada taharah secara zahiri, ada taharah secara batini. Bersih jiwa. Quran sebut innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ini satu bahagian taharah. Sunnah Nabi dikatakan sunnah mutahharah, sunnah yang suci, bersih. Siapa yang masuk dalam sunnah, beramal dengan sunnah, dia telah beramal dengan dunia yang paling bersih, dengan benda yang paling bersih. Artinya lain daripada sunnah yang kita jadikan dia sebagai platform, wasilah ataupun wasitah, jambatan untuk berhubung dengan Tuhan, semua dia anggap kotor. Semua dia anggap kotor. Akidah yang tak ada dalam sunnah, akidah tu akidah kotor. Apa Allah firman dalam surah Taubah? Innamal musyrikuna najasun. Tengok. Akidah orang kafir itu Allah kata najis. Allah nisbah najis, kotor. Najis kena dijauhi. Masuk najis dalam ibadat, zahir dan batin, ibadat tu rosak. Bermohon kepada Allah tolong, tapi di dalamnya ada syirik, najis, Allah tolak. Di sisi Allah benda tu kotor, benda tu rosak. Maka taharah yang pertama kita panggil taharah secara batiniyah, akidah, ibadah, amalan, hati kita yang bersifat kebatinan. Dalam riwayat Ibnu Majah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut salawatu rabbi wa salamu alaihi. Nabi sebut pada kita, apa Nabi kata? Nabi kata tentang orang yang bersih hati. Sahabat tanya, ya Rasulullah, siapa itu orang yang bersih hati? Tolong sifatkan pada kami. Nabi kata kullu makhmumil qalbi. Orang yang bersih hati adalah orang yang ada hati makhmum. Nabi kata wasuduqul lisan, dan orang yang ada lidah yang benar, orang ini termasuk orang yang berhati baik, suci. Sahabat kata, ya Rasulullah, kami tahu suduqul lisan, kami tahu apa makna lidah yang benar, tapi kami tak tahu makna makhmumul qalbi. Orang yang ada makhmumul qalbi, hati dia dipanggil makhmum.
Apa hati ni sampai dia dikatakan bersih? Kalau lidah yang benar kami tahulah, tapi kalau hati itu macam mana? Nabi kata pada sahabat, huwa taqiyu an-naqiyu la isma fihi wala baghi wala ghilla wala hasada. Nabi kata orang tu dikatakan bersih hati, ada dua. Satu, lisan dia baik, betul, dia cakap betul. Dia kata bohong ni, Imam Ghazali bahagi dalam Ihya, bohong ni ada dua macam. Bohong yang betul-betul berdosa, bohong yang tak berdosa tapi elok dijauhi. Bohong berdosa tu kita tahulah. Tapi bohong yang tak berdosa ni, bohong tak berdosa tu ada dua macam lah. Bohong yang dia tak berdosa tapi elok, macam mana? Macam kita duk perkenal kawan, tu bohong. Tak, anda tanya, ustaz main dengan apa? Dia tahu kita naik Avanza, dia tanya main dengan apa? Takkan nak main dengan unta. Kita kata main dengan berabus, dia buat terkejut. Tu bohong tu, tu pembohong tu. Tapi bohong lagu ni tak berdosa. Bohong lagu ni masuk orang putih panggil joke. Joke. Tapi joke ni kena hati-hati. Kalau kita joke dengan tujuan kita nak hina dia, dosa main. Ni apa? Ada sahabat tanya saya, ustaz main dengan apa? Saya kata main dengan apa? Berabus. Pakcik kata, lah, awak ustaz kata berabus, ustaz main dengan Viva. Saya kata saja nak bagi pada muka, bodoh sangat. Anak bila saya kata lagu tu, campur dengan saya bohong tadi, campur dengan maksud saya bohong, nak kata dia bodoh, bohong macam ni baru datang dosa. Tapi sewajarnya kata Imam Ghazali, semua jenis bohong dijauhi. Semua jenis bohong dijauhi. Kadang-kadang kita melawak tu macam tu. Bila bini kita balik lambat, abang pergi mana balik lambat? Pergi mana lagi? Rumah bini kedua, Allah mau jatuh. Dia pegang tu jatuh. Wahai, mana ada bini kedua? Tapi tak nak tanya sangat kan, ambil ubat. Hang nak tanya sangat kan, kau pergi mana? Bagi. Bohong lah. Tapi bila kita bohong macam tu, benda dia pegang tu jatuh, hati dia mula jadi tak seronok, maka bohong kita bawa pada satu musibah, dan itu boleh jadi dosa. Kerana bohong kita tu dia mula ingat buruk pada kita. Kita yang menjadi orang panggil apa? Makhraj, tempat keluar fitnah itu. Tapi kalau kita bohong, bini kita jawab, lah awak kahwin 2, kahwinlah 3. Nampak? Dia punya balas itu melawak, maka melawak lagu tu tak jadi dosa. Jadi itu kena dihati-hatikan. Jadi Ghazali kata seeloknya semua jenis bohong itu dijauhi. Orang yang berhati bersih ni, orang yang Nabi jawab pada sahabat adalah orang yang huwa taqi, hati dia ada takwa. An-naqiyu, hati dia bersih. Bersih apa? Dia tak ada ingat, dia ada takwa. Lepas tu dia tak ada ingat nak apa dia? Nak tengok kawan tu jadi buruk, tak ada ingat. Bersih hati dia. La isma fihi, hati dia tak ada teringat nak buat dosa, Nabi kata. Wala baghi, hati dia tak ada ingat nak buat zalim ke orang. Wala ghilla, dia tak ada dendam ke orang. Wala hasada, dia tak ada ingat nak dengki ke orang. Nabi kata inilah nama dia makhmumul qalbi, at-taharah. Jadi dia panggil at-taharah. Sunnah ni mutahharah, bersih. Jadi kita ikhwan telah mendapat apa itu satu benda yang cukup bersih Allah Ta'ala bagi pada kita. Apa dia? Sunnah. Kalau kita tinggal ini ikhwan, sembahyang cara sunnah, puasa cara sunnah, raya cara sunnah, didik anak cara sunnah, artinya kita telah meninggal satu benda yang cukup bersih. Sembahyang kita, puasa kita, didik anak kita duk pergi ke jalan yang lawan dengan bersih. Dalam perkataan taharah, dhabdun dia, lawan perkataan taharah, najis. Taharah bersih. Apa perkataan lawan dia? Lawan dia najis. Pasal itu Allah kata akidah orang kafir akidah yang najis. Pasal apa? Pasal dia tak ambil daripada Nabi. Jadi yang tu nanti orang fikir jauh lagi lah. Habis kita ada akidah macam-macam, yang kata Tuhan ada di langit, Tuhan tak ada di langit, Tuhan duduk merata. Akidah tu macam mana? Kita tak mau jawab sendiri. Selain daripada akidah Nabi, kerana sunnah tu mutahharah, bersih. Maka apa yang tak, pasal itu kita baca dalam fikih sunnah,
Sayyidina Umar tengok kawan tu ambil wudu, kan? Dia ambil kes serban dia buka, dia letak sebelah, baru dia lomak kepala dia, lepas tu dia ambil balik kes serban dia pakai. Kan? Sayyidina Umar tengok, Sayyidina Umar kata Nabi ambil wuduk dengan 3 cara basuh kepala, awak hang pilih satu cara aja. Sayyidina Umar kata Nabi pernah ambil wuduk, tak buka semua, Nabi tolak aja pergi ke belakang. Tolak aja ke belakang, Nabi sapu sebahagian, Nabi tarik balik, baru Nabi sapu ke atas semua kain serban dia tu. Kenapa hang tak pilih cara tu? Kenapa hang pilih cara menyusahkan hang? Sayyidina Umar kata, ingat, siapa-siapa yang sunnah tak boleh membersihkan dia, maka dia sudah tidak ada benda nak membersihkan jiwa dia. Artinya kotorlah jiwa dia selama-lamanya. Jadi ikhwan, macam mana kita nak belajar tasawuf kalau kita tahu sunnah tu bersih dan tasawuf datang menyelisih benda ni? Macam mana kita nak kata tasawuf tu bersih? Kita duk belajar sunnah tu apa dah? Sunnah nabawiyah, sunnah yang mutaharah. Tiba-tiba kita duk pergi belajar benda ni yang menyelisih sunnah. Menyelisih sunnah. Apa dalam ayat ni kita baca? Saya lupa nyang baca tu. Ayat jemaat lalu Pak Nyang baca. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Betul banyak ayat saya baca? Apa dia? Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. Allah membangkitkan rasul yang rasul ni pada asal dia tak tahu apa. Allah yang bagi semua kat dia. Bukan kata Nabi ni dia jadi rasul dia tahu semua, dia tak tahu. Yang dia duk bagi ilmu pada kita tu yang Allah bagi kat dia. Pasal tu dikatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi kosong. Bukan Nabi cipta, bukan Nabi reka, dah. Allah bagi kat dia, Allah bangkitkan dia. Yatlu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Allah. Wa yu'allimuhumul kitab, mengajar pada mereka Alkitab. Mengajar pada mereka Alkitab. Nanti antum baca dari ilmu tafsir ada perselisihan. Syekh Qutb dalam kitab dia Fi Zilalil Quran, kan? Dalam kitab dia Syekh Qutb kata ayat Allah terbahagi pada dua. Kata Syekh Qutb, satu ayat maqru'ah, satu ayat manzurah. Satu ayat maqru'ah, satu ayat manzurah. Ayat Allah kalau kita baca dalam Quran kata ayatillah, ayat Allah itu ada dua. Ayat maqru'ah maksudnya ayat yang dibaca, dia kata Quran. Lagi satu ayat yang manzurah, yang dilihat, difikirkan, yakni tanda-tanda kebesaran Allah siang malam pagi petang lagi. Ketika para ulama tafsir memberi tahqiq kepada Syekh Qutb ni kitab, para ulama kata ini istilah yang salah. Quran dia bukan ayat, dia adalah kalamullah. Itu bahasa paling tepat. Quran apa dia? Kalamullah. Ini i'tiqad Ahlus Sunnah. Quran adalah kalam Allah. Adapun ayat, ayat dimaksudkan dengan tanda-tanda selain daripada Quran. Mukjizat itu adalah ayat. Mukjizat. Nubuah itu adalah ayat. Tapi kalau Quran, Quran mesti kita katakan ayatullah, ayat Allah. Sebahagian ulama kritik penggunaan perkataan ayat manzurah dan ayat-ayat yang makruah. Quran bagi tahu pada kita, datang Nabi Muhammad, bila datang pada Quran, wa yu'allimuhumul kitab, bukan wa yu'allimuhumul ayat, wa yu'allimuhumul kitab. Diajar mereka Alkitab ini apa, kerana Alkitab ni ada cara baca dia. Diajak kepada Nabi, ajak pada umat macam mana nak baca Quran. Wa yu'allimuhumul kitab. Sahabat tidak membaca sembarangan. Dalam ilmu ulumul Quran, Ibnu Katsir huraikan, setiap nama surah itu Nabi yang bagi tahu pada sahabat. Sahabat yang menamakan surah itu dengan nama yang Nabi habaq. Suratul Baqarah bukan Nabi habaq, bukan sahabat sendiri buh nama, Nabi yang habaq. Bacalah Suratul Baqarah, syaitan tak masuk rumah kamu. Ayatul Kursi, Sayyidul Ayah, bukan sahabat yang bubuh nama, Nabi yang habaq. Maka sahabat menamakan dia. Fatihah, Nabi yang habaq. La salata illa bi Fatihatil Kitab. Tak ada sembahyang kecuali dengan Fatihah. Nabi yang buh nama Fatihah, bukan sahabat yang buh nama. Sebegitu hebat cara baca Quran.
cara menamakan Quran. Cara satu ayat, ini satu ayat daripada ayat Allah. Ini dua ayat, ini ayat yang kedua. Nabi yang berhenti. Sahabat dapat tahu, maka sahabat menyatakan alif lam mim, ini satu ayat. Ini ayat daripada ayat yang pertama daripada surah ini. Ini semua kalam Allah, ini surah dia, ini ayat dia. Berapa ayat dalam suratul Baqarah? Nabi yang sebut. Bacaan Nabi. Pasal itu sahabat kata dah selesai dah Nabi baca Baqarah. Dah selesai dah Nabi baca Ali Imran. Bila Nabi selesaikan bacaan dia, baru sahabat tahu ini sempurna surah An-Nisa. Ini sempurna surah Ali Imran. Begitu ada kaedah. Ikhwan, datang Nabi Muhammad ini wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajak hikmah. Hikmah di sini adalah as-sunnah. Begitu wa yuzakkihim, membersihkan jiwa mereka. Sebegitulah Quran mensifatkan Nabi. Tiba-tiba ikhwan, kita pergi belajar tasawuf ke tarekat ke, yang datang menyelisih sunnah yang mutaharah ni. Macam mana kita nak pegang? Setelah kita yakin tak ada benda kedua suci, tak ada. Quran dan sunnah bersih. Sunnah mutaharah. Macam mana orang nak mengajar kepada kita 20,000 sehari baca la ilaha illallah, nak makan selawat, nak basuh beras selawat, jurih pokok selawat, ulat tak makan pokok tu. Kalau ulat makan pun dia pun reti selawat sama. Macam mana kita nak ikut ni semua? Setelah kita tahu sunnah itu paling bersih. Maka ini ada satu ilmu kita dapat ikhwatul iman. Kenapa selain daripada sunnah kita tak ikut? Hang sikit-sikit sunnah, hang sikit-sikit sunnah. Ya, sifat dia mutaharah. Walaupun badan kita ni orang kata ada minyak, ada abuk-abuk, kita ambil uduk. Bila kita ambil uduk, kita bersih. Allah nak terima salat kita. Uduk kita pula, dengan uduk paling bersih. Uduk apa? Uduk cara Nabi. Barulah kita menghadap Allah Ta'ala. Dengan uduk dan sifat uduk cara Nabi, kita tak tahu apa, kita kosong, kita kotak punya orang. Barulah kita menghadap Allah Jalla wa'ala. Kerana itu kita tak ada hati kepada yang lain. Kepada yang lain kita tak ada hati. Berat kalau hati kita terbuka pada benda yang lain. Kalau kita mula bercakap, insya-Allah lah kalau ada tarekat yang elok-elok sikit saya masuk. Kalau kita cakap lagu tu bermakna kita macam lelaki nak kahwin nombor 2. Kalau bini kita tahu apa dia punya pen, apa dia nak bagi kita, kau dia baling pen-pen tu terus mai. Ada kan video klip saya hantar dalam WhatsApp. Tu bini dia tu nak kahwin lah tu. Cuba pergi ke Datuk Ilmi, tengok WhatsApp dia. Tapi dia Filipin lah. Filipin, laki tu dia punya badan. Pak Long dia tengok kan, besar badan dia, 3 kali badan saya. Angkat besi pula, tu dia naik ni semua ni. Pergi kat bini dia kecil je. Dia cakap lagu Filipin, aku nak menikah lagi satu. Dia tak bagi. Bila laki dia tampak dia, sekali laki dia tampak dia tempih, dia bagi 6 penampak, dia hantuk kepala laki dia, pensan masuk wad. Nak menikah lagi. Baik menikah tak abang, jangan menikah abang. Mengikut Filipin. Kan? Kita orang sunnah menikah 1 pun abang, menikah 2 pun abang, tak menikah pun kita abang. Aku tak menikah lagi. Tapi ikhwan, di sisi malaikat duk catat ni, kita duk ada benda bersih, tiba-tiba kita pergi cari benda tak tahu bersih tak bersih. Tak tahulah wali dengan kita sama-sama lah, sama-sama manusia, lapar kena makan, mengantuk kena tidur. Wali sama dengan kita, tak ada lebih apa. Mungkin lebih dia cakap Arab, kita cakap Melayu. Kita pergi belajar Arab, kita boleh cakap Arab. Tapi Nabi ni dah Nabi hebat. Bagaimana kita nak tinggalkan sunnah, pergi pada benda lain. Kerana itu setelah orang itu masuk sunnah ikhwan, dia faham ilmu sunnah, dia menyertai benda yang paling bersih ini, dunia belum mencatatkan dia keluar dan meninggalkan sunnah. Belum. Kalau ada, itulah orang gila yang pertama dalam dunia. Kalau ada, dia kata saya tak boleh fahamlah sunnah ni, saya kena kembali pada zaman dulu juga, saya kena semayang pakai usalli juga. Bermakna 2 benda kita boleh faham. Pertama, dia confirm gila punya manusia. Yang kedua, kalau dia tak gila, itulah bukti yang paling sahih dalam dunia, Allah sedang merentak petunjuk Allah daripada hidup dia. Yang adanya ialah manusia daripada kotor datang kepada yang bersih. Sunnah membela manusia. Itu sunnah yang pertama. Adapun bab yang kita nak baca ini, kitab taharah, dia sunnah, dia taharah dengan makna yang kedua, iaitu taharah secara zahir.
Allah suka wa yuhibbul mutatahhirin. Bersih, ambil wudu. At-taharah menurut bahasa adalah kebersihan atau bersih dari berbagai kotor, baik bersifat hissiyah yang nampak dengan mata hissi seperti najis berupa ayak seni dan selainnya, maupun yang bersifat ma'nawiyah seperti aib dan perbuatan maksiat. Ini makna at-taharah, imma pembersihan dia secara maknawi ataupun secara hissiyah, nyata. Najis, air kencing, ini kita panggil hissi, nampak. Maknawi apa dia? Makna dia kotor. Kadang benda tu tak kotor, orang kapiak tak kotor, dia pakai tie pergi kerja, dia tak kotor. Tapi maknawi, makna akidah dia kotor. Macam tu. Taharah menurut syar'i, menurut hukum syarak, adalah dari segi istilah menghilangkan hal-hal yang dapat menghalangi salat berupa hadas atau najis dengan menggunakan air atau selain air, debu tanah tadi ni, atau mengangkat hukum najis itu dengan tanah. Itu dari segi istilah kita boleh faham, menghilangkan najis ataupun hadas. Menghilangkan najis ataupun hadas. Najis menghalang kita ibadat, hadas tak najis. Kita berada dalam keadaan tak ada wudu, tak najis. Kita berada dalam keadaan hadas besar, tak najis. Tetapi keadaan kita itu menghalang kita beribadat pada Allah, maka itu dikatakan daripada hadas ataupun najis yang nampak dengan mata. Adapun hukum taharah, maka mensucikan dan menghilangkan najis adalah wajib. Kita wajib membersihkan diri kita daripada najis bila kita nak melakukan ibadat. Masuk waktu semayang, wajib kita bersihkan diri kita daripada hadas dan najis. Imam tempat, pakaian, tubuh badan, dan cara pelaksanaan ibadat kita kena bersih. Firman Allah, wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah wahai Muhammad. Wasiyabaka fatahhir, pakaianmu bersihkanlah Muhammad. Antahira baitiya lit-taifina wal-akifina war-ruk'i sujud, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang i'tikaf, yang rukuk dan yang sujud. Ini Allah suruh bersihkan. Masjidil Haram, Allah suruh Nabi Ibrahim bersihkan. Bersihkan daripada apa? Bersihkan lit-taifin, antahira baitiya, bersihkan baiti, rumahku ni, Kaabah ni, lit-taifin, supaya orang yang tawaf itu dia tak jumpa kotor-kotor. Berhala termasuk benda kotor, dan najis-najis semua termasuk benda kotor. Maka Masjidil Haram tu kena bersih. Satu dosa ya kawan, kita tengok sampah dalam masjid kita tak angkat, satu dosa. Tengok tak cicak ada, kita nampak penyapu kecil tu ada kan, Allah, siap tak buat kerja. Tak, masa tu bukan kerja siap, kerja orang nampak. Habis kalau saya buang, siap makan gaji buta, tak apalah dia buta ke, dia poteh, dia punya pasal lah. Allah tunjuk kat mata kita, ini rumah Allah. Ini kalau jalan memang kerja MPSP, tapi rumah Allah kita nampak, kita buat. Bersihkan rumah Allah. Ni Masjid Haram, kita tengah duk tawaf, tengok ada plastik apa ke, ada cawan-cawan plastik orang buang. Ada pasal orang duk bagi orang minum air, kita angkat. Tak boleh Ustaz, saya duk mengaji, tunduk tu batal tawaf. Tak usah mengaji cara lagu tu lah. Mengaji cara tunduk tak batal tawafnya. Angkat, buang setempat. Bau lari dia bagi kita, bau lari. Tak apa ya kawan, bau lari dia tak salah. Yang salah kaki lari. Kaki lari ni salah ya kawan. Bau lari tak ada apa-apa. Kita nak belajar macam tu punya. Kita nak belajar riwayat-riwayat yang tak menyusahkan kita nak buat haji dengan buat umrah ni. Allah kata wal akifina, ramai orang nak i'tikaf dalam masjid ni, bersihkan masjid. War ruk'i sujud, dalam masjid ada orang rukuk, dalam masjid ada orang sujud. Maka Masjid Haram ni bagi bersih. Dan demikianlah masjid-masjid lain, ini adalah rumah Allah Jalla wa Ala. Sementara mensucikan diri dari hadas, hukumnya adalah wajib untuk dapat melaksanakan salat. Dasarnya hadis Nabi, la tuqbalu salatun bighairi tuhur, sembahyang tak diterima
tanpa bersuci. Tanpa kita bersuci dengan wuduk, tanpa kita bersuci. Itu hadis Imam Muslim. Adapun hujahnya, sesungguhnya taharah itu satu. Syarat sah salat seorang hamba. Kita ambil wuduk, kita mandi junub, nak semayang, ini adalah syarat sah. Nabi sebut, la tuqbalu salatu man ahdatha hatta yatawadda'a. Tak diterima salat bagi orang yang berhadas sehinggalah dia pergi ambil air semayang. Pergi ambil air semayang, dia semayang. Baru Allah Ta'ala terima. Allah Ta'ala nak masuk ke semayang dia dalam kawasan penerimaan. Dia kena ada wuduk. Dan kata Uthman bin Affan, hakaza wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah wuduk Nabi, kata Uthman. Man asa'a wa ta'adda faqad zalama. Siapa yang ambil wuduk lebih daripada ni, tak ikut cara ni, melampau, faqad zalama. Dia dah buat satu jenis zalim. Quran banyak kata, wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Allah tak suka orang zalim. Saya tengok dalam kamus, zalim ni maksud dia apa? Allah tak suka orang zalim. Dalam kamus dia kata, orang zalim ni adalah orang yang tahu. Orang tahu satu benda tu kena letak ke mana, tapi dia pergi letak cara songsang. Dia tahu nak letak. Wada'un syai' fi mahalli. Dia tahu benda tu sepatutnya letak ke mana. Dia tahu. Tapi wada'un syai' fi ghairi mahalli. Dia pergi letak tempat tak kena. Dia orang zalim. Dan Quran banyak nisbah orang zalim ni kepada siapa? Ahlul kitab. Ahlul kitab ni cukup zalim. Zalim yang pertama, dia tahu Nabi Muhammad tu Nabi. Dia tahu. Jangan kata dia tak tahu. Dia tahu. Dia ada tanda. Dia ada bukti. Dia tahu. Ustaz Luqman Madinah kan, saya tanya kat dia, perangai Bani Israel, dia cerita panjang 2 jam. Daripada pukul 11 sampai pukul 1 pagi. 2 jam setengah cerita. Artinya Ahlul Kitab ni, dia bukan orang bodoh. Dia tahu alamat kenabian. Dia tahu semua. Tapi dia tak boleh terima Nabi. Dia tak terima setelah dia tahu. Jadi ikhwan, siapa dia orang zalim? Orang zalim ni orang yang tahu kebenaran, nak letak macam mana. Dia tahu. Bukan kita ni bukan saja tahu kata semayang tu wajib, bahkan kita tahu lebih. Kita wajib semayang macam Nabi. Tiba-tiba kita layan perasaan kita. Kita tak mau nak bagi susah, tak mau pergi mengaji, tak mau nak ambil tahu, tak mau orang kata berselisih dengan masyarakat. Kita semayang kadar apa yang tahu. Kadang-kadang televisyen tu dia punya cerita, kadang-kadang Allah lepas juga di atas lidah pendakwah dan TV tu cakap betul. Ada forum hari raya itu kan, satu panel kata Nabi semayang di Padang. Dia habaq Nabi semayang di Padang, dia tentu paling afdal. Mai panel kedua kata memang Nabi semayang di Padang, tapi masjid kita pun besar-besar. Panel kedua, dia tak apa, kita semayang dalam masjid pun sama juga, ikut sunnah. Dia kata ni masjid besar-besar, aircon ada, kipas ada, kita keluar pergi Padang. Itu nama membazir. Allah tak suka orang membazir. Kadang-kadang Allah lepas, Allah bagi terlepas. Kita tahu macam itu rupanya. Tapi zalim kita ni, hidayah tak ada, jiwa kita tu dia tak macam tercuit. Ya Allah, macam tu Nabi buat lah. Dia tak main rasa kita punya hemah kita tu, keinginan kita. Ya Allah, aku nak buat macam Nabi hang. Ya Allah, aku nak buat macam Nabi hang. Mesti hang paling suka kalau aku buat apa cara Nabi hang. Hang suka Nabi hang, dan hang suka semua orang yang ikut Nabi hang. Ya Allah, bagi kat aku benda tu. Tak ada, dia tak main tu. Zalim kita. Zalim. Kita ada ilmu, kita tahu. Oh, kerana itu banyak. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Kan ada satu ayat apa yang Allah ulang 3 kali, fasiqin, kafirin, zalimin kan? Apa kepala ayatnya? Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humuz zalimun. Allah, siapa-siapa yang tak berhukum dengan hukum Allah, sesungguhnya apa dia? Wa man lam yahkum bima anzalallah, siapa-siapa yang tak berhukum dengan hukum Allah, faulaika humuz zalimun, maka yang tak berhukum dengan hukum Allah itu adalah orang yang zalim.
Siapa dia yang tak hukum dengan hukum Allah sampai dia jadi zalim? Dia tahu hukum Allah. Dan hukum Allah ni apa dia, ikhwan? Hukum Allah di sisi kita, semua yang datang daripada Allah kepada Nabi, termasuk semayang, termasuk puasa, termasuk semayang cara Nabi, termasuk sunnah Nabi. Nabi menegakkan hukum Allah. Hukum Allah ni bukan riba, bukan menjauhi riba saja. Ni saya nak menegakkan hukum Allah. Kita kata apa dia hukum Allah ni awak nak tegak tu? Saya nak tegak hudud. Betul lah hudud hukum Allah. Tapi bila tengok dia semayang, dia ambil cara Tok Wali Songo. Ambil semayang, ambil uduk cara Tok Wali Songo bukan hukum Allah. Ambil semayang, ambil uduk cara Nabi, yang tu yang hukum Allah. Nabi bawa hukum Allah. Maka siapa yang tak berhukum hidup dia, dunia dia dengan hukum Allah, dia orang zalim. Dia orang tahu. Dia tahu macam mana, tapi dia tak mau. Kadang takut kita ni melebihi. Kadang-kadang ikhwan, takut kita ni melebihi takdir Tuhan. Tak jadi pun lagu tu. Cuba tengok budak-budak duk sunat kan. Takut dia macam mana? Apa kita duk gempak hampir dah lepas ni awang tu kena potong, tak boleh kencing. Oh, kita punya takut zaman kita dululah. Orang tua-tua kendam masuk dalam yang sungai, duduk punya lama nak bagi kecut, nak bagi lembut. Dia tu pula habang Tok Mudim nanti mai tu dia punya duk asal pedang. Dia bukan habang pisau, dia kata pedang samurai. Oh, takut. Dia kata Tok Mudim ni tu dia kata janggut panjang, misai dia sampai tak nampak mulut ni. Bulu kening dia turun, mata tak nampak, dia selak lagu tu je. Punya duk habang muka Tok Mudim. Takut budak ni menakutkan. Lebih daripada apa dia nak kena. Jagalah doktor yang nak ambil gunting potong hang punya belalai tu. Doktor tu hang jaga. Hang jaga doktor tu, tangan dia panjang. Hang jaga, dia ada mata satu je tandai. Dajjal lah nak potong kita ni, dajjal. Kita pun masuk. Doktor yang bijaksana kan, dia senyum adik apa abang makan tak lagi, dia tak main baring. Kita pun takut dengan tak takut sama banyak baring-baring dia duduk melawak dengan kita. Dia kata, adik minggu ni Popeye tengok tak lagi? Dia cucuk, cam. Kita kata apa ni? Popeye hari tu dia makan spinning warna apa? Dia tanya budak ni. Budak ni kata hari tu dia mau warna hijau, tapi minggu depan saya tengok biru. Popeye tukar dah kan? Itu Popeye makan spinning hijau. Hari dia tukar spinning biru. Popeye pun otak tak baik lah. Dia cucuk lagi satu. Budak tu riau. Dia kata apa pasal? Doktor cucuk dah. Loh, dia kata semut. Dia semut di bawah bungkuk ni. Dekat. Adik-adik, cuba adik tengok. Dulu doktor tidur atas ni, doktor nampak terus Ultraman. Budak tu pun duk tengok. Doktor, mana Ultraman? Cap, dia potong. Dengan kebas, dengan potong tak rasa apa kan? Kita kelak-kelak. Tengok, hilang dah. Kita tengok hilang dah. Dah jadi pendek dah. Tak apa, doktor kata satu masa dia panjang balik. Dia pendek saja. Kan? Tadi yang kita masuk takut tu melebihi takdir. Kita diancam dengan takut melebihi takdir. Wahai, hakikat Tuhan buat bukan macam tu. Tuhan tak menzalimi hamba dia. Hakikat kita bersunat ni taklah macam tu. Kita kata tak sakit apa pun. Tadi ayah duk kata, ayah ni baru kita tahu ayah kita ni raja gempak keling. Raja gempak keling. Ayah kita. Kadang-kadang macam tu ya kawan. Hampir belajar lah sunnah, nanti orang kata kah, nampak dia bukmat takdir kita tak boleh hidup. Hampirlah semayang hang gedik yang jaga satu masjid nanti tengok hang. Antum tengah kita semayang gedik jari, boleh ke satu masjid tengok? So belakang nak tengok macam mana? Ketakutan tu melebihi takdir. Akhirnya iblis suka dengan kita. Sampai satu masa kita mengakui perjalanan Nabi bersih, tapi demi Allah kita tak pernah masuk dalam kebersihan. Dikapanlah kain putih, kain yang cukup bersih, kain putih, dengan jiwa mayat yang cukup kotor di hadapan Allah. Karena itu ikhwan, bila kita belajar sunnah ni bersih, kita kena kembali kepada yang bersih. Itulah firman Allah Ta'ala, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Dia bawa main lagi satu firman Allah, fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di dalamnya Masjid Quba tu ada orang yang ingin membersihkan diri, dan Allah menyukai orang yang bersih. Bab dia bersih, bersih zahir, bersih batin, Allah suka.
Kelalaian membersihkan diri dari najis merupakan salah satu sebab turunnya siksa kubur. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati dua kubur, lalu Nabi kata, innahuma yu'adzibani wa ma yu'adzibani fi kabir, amma hadha fakana la yastanzihu min bauli. Sesungguhnya kedua penghuni kubur ni sedang diazab, dan tidaklah mereka berdua diazab kerana satu perkara besar, yakni satu perkara yang sulit dijaga. Adapun orang ni, dia tidak membersihkan diri daripada bauli. Dia panggil ayak seni, ayak kecil dia. Tak bersih. Mungkin dia nak cepat lagu mana kecil-kecil, dia main rasa Allah tak biar api ya. Dan dia sedang benda tu, dia tahu perkara enteng. Macam itulah ikhwan, masyarakat kita dengan agama ni dia enteng. Dia enteng. Kita kata jangan buat lagu ni tasyabuh orang kafir. Allah hati mau bersih, saya tak ada ingat tasyabuh. Kita jangan buat lagu ni adab orang kafir. Tapi saya tak ingat lagu tu, dia kata. Takkan tak boleh saya tak ingat lagu tu. Kan Nabi angkat nikah semua pegang bunga baling ke belakang. Kita kata buat apa? Itu ikut orang kafir. Lah, saya tak ingat lagu tu. Saya ingat seronok-seronok. Lah seronoklah cara kita. Bagi orang makan kenduri tu seronoklah. Dia kata bagi makan kenduri buat apa, bunga tak boleh baling. Jiwa kita. Lebih sedih lagi kenduri kahwin kita ni, yang mai urus ni Cik Ndan. Ni semua ni letangan lagu Salomo duk main gantung. Cik Ndan, antum boleh bayang anak dara kita, anak turunan kita yang urus ni puak-puak yang dilaknat. Cik Ndan. Allah laknat dia main macam tu. Allah laknat dia dengan tragedi dia lagu tu. Kalau dia khonsa terus tak apa. Dia bukan khonsa, dia jantan, dia nak jadi perempuan. Dia main dengan bulu mata tebal lagu tu, terkedik-terkedik mata dia. Dia main pegang kain angkat lagu tu. Dia gantung tangan dia, dia jalan macam cakewalk. Orang ni main urus kahwin kita. Mana muka kita nak letak, ikhwan? Lah ni kahwin semua style macam tu, style cowboy. Bubuh gambar, tak kahwin lagi, pergi ambil gambar dah. Bubuh dalam ais, bagi beku. Pengantin turun, ambil hammer, pukul. Boom. Ais tu berkecai. Perang, gambar tu keluar. Naik api tepi-tepi dia. Macam Undertaker keluar nak lawan kan. Dia keluar lagi dia. Oh, dah sihat. Tak tahu lah WhatsApp dia hantar kan. Undertaker pun nak masuk Islam. Mereka kata Undertaker pun dah tinggal dunia dia. Kita duduk pergi dunia kawan tu pula. Tak boleh, ikhwan. Kadang-kadang benda tu enteng. Benda tu dianggap enteng. Kita nak zikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kenapa tak boleh zikir cara Nabi? Enteng. Dan kadang-kadang alasan dia tu alasan yang di sisi agama tu besar. Alasan dia agama tak suka, tapi dekat dia, pada dia itulah alasannya menusabah. Kita buat tak zikir cara sunnah pelan-pelan, subhanallah, subhanallah. Oh, kalau macam tu semua ustaz-ustaz ni masuk neraka, dia hujah lagu tu. Kita kata mana boleh hujah lagu tu, salah. Habis ustaz-ustaz ni semua pergi mengaji mana? Mereka pergi mengaji apa? Mereka mengaji kita Hindu, kami ajak kami. Mereka pun mengaji sunnah juga. Mereka pun mengaji dengan ulama' juga. Yang kata pelan-pelan. Semua ustaz main tempat kami, semua zikir macam tu. Ada satu ustaz tu lagi bagus. Lepas sembahyang terus dia riau, ya anak-anak. Kami bangkit semua berjoget. Habis dia masuk neraka. Hujah dia itu, ikhwan, salah. Tapi dia rasa enteng. Kita cakap dengan bini kita, kena ikut sunnah ni, anak kita nak kahwin. Abang kalau ikut sunnah, abang nak panggil apa orang? Kita terpanggil macam biasa lah. Habis siapa nak main kenduri anak abang? Esok kalau abang mati, siapa nak heret? Heret, dia beritahu kita. Heret. Bukan usung, heret. Abang nak ikut sunnah, esok abang mati, siapa nak heret? Kita dah kelipuk, tak mana aku nak mati sampai aku nak heret ni? Tak boleh cakap lagu tu, salah.
Kita ada hak. Mak kita beranak kita ada 2 hak besar. Hak pertama, kita hamba Allah. Hak kedua, kita anak pada mak kita. Kena bagi settle. Sebagai hamba Allah, kita kena mengucap 2 kalimah syahadah. Dan syahadah kita 2. Pasal itu nama dia 2 kalimah syahadah. Mengaku Allah sebagai Tuhan yang kita sembah. Dan mengaku Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu hak pertama. Kita kena bagi selesai benda ni. Ibadat, semayang, puasa, agama kena tanya Nabi, kena belajar daripada sunnah Nabi. Semayang, puasa, kahwin. Itu saya kata pada satu pakcik yang agak bertegang dengan saya. Saya duk kata jangan duk buat apa tu. Saya buat, saya tak boleh lagi dalam WhatsApp lah. Ni apa? Pintu gerbang tu kan, gambar yang diambil di Jordan. Satu pakcik dia transit di Jordan. Pakcik kita, pakcik apa nama? Pakcik Busu kita. Busu. Pakcik Busu. Dia transit 2 hari di Jordan, di hotel, di Amman. Kebetulan dalam hotel tu ada kenuri. Jadi dia turun. Dia turun-turun, dia tengok ada kenuri ya. Maka dia tanya, kenuri ni kenuri apa? Kawan yang jaga hotel tu kata, maknanya hanya orang luar lah, dia kata. Pakcik kata betul mai pada Malaysia. Dia kata macam ni, kalau di hotel ni hang tengok kalau kenuri tu ada pintu gerbang tu, itu tanda kenuri Kristian. Kalau tak ada, itu tanda Muslim. Sampai petanda dia main macam tu. Pakcik WhatsApp main dekat saya. Lepas tu kawan kita daripada Kuala Lumpur WhatsApp main terus gambar. Dr. Yusof daripada UUM cerita pula pengalaman dia masa dia belajar di luar negeri. Sama macam Pakcik Busu cerita. Saya pula cerita gambar orang putih. Saya duk tengok, tak kawan pun tengok pula gambar orang putih. Mereka pula ada lagu tu. Haji Adi Negara pula post pula gambar bersanding. Api ambil dalam toko Hindu. Punya nak cari kesahihan riwayat tu, masuk toko Hindu. Pergi cari tempat Dewa dengan Dewi bersanding. Ambil. Lepas tu ambil orang Hindu bersanding. Lepas tu ambil orang Melayu bersanding. Post besar, bubuh dalam WhatsApp. Saya pula WhatsApp pergi. Saya cerita, saya tunjuk gambar pakcik tu, kata takkanlah sampai teruk lagu tu. Saya angin naik ya. Saya angin naik. Saya kata pakcik tahu tak pasal apa Nabi kahwin lebih dari 1? Pakcik tahu tak pasal apa? Dia kata pasal nak bagi tahu kahwin lebih dari 1 tu boleh ha. Saya kata yang tu satu sebab. Sebab lain. Sebab lain. Itu bukan satu-satu sebab, tu di antara sebab. Nak abang kata kahwin 1, kahwin 2 boleh menyelamatkan orang perempuan masa tu. Sebab lain. Sebab lain pakcik, saya nak bagi tahu. Kahwin ni lah satu malapetaka dalam dunia ni. Nabi tunjuk kepada kita, sekali dia kahwin dengan Khadijah, umat tak boleh faham. Mati Khadijah, dia kahwin pula dengan Aisyah. Dia kahwin dengan Aisyah, dia repeat balik daripada meminang, angkat nikah, khutbah nikah, mahar, semua dia buat balik. Dia kahwin pula dengan Zainab bin Jahshin. Dia repeat daripada mula sampai habis. Demikian Nabi kahwin, nak tunjuk pada umat macam ni kenuri kahwin. Pun kita tak boleh faham lagi, berdengung betul otak kita ni pakcik. Dia apa sunat, saya apa sunat. Angin saya nak. Saya tak boleh nak senyum dah masa tu. Saya cakap-cakap, saya ambil air, minum, kolek-kolek. Angin nak ya. Tak boleh faham. Nabi kahwin banyak, nak tunjuk macam tu ikhwan. Ni, umat tak boleh faham. Hang tengok pula aku kahwin dengan Zainab. Sama tak dengan Aisyah? Sama. Beza apa? Beza mas kahwin. Beza cara kenuri kenara. Masa tu Nabi tak ada duit, lah ni Nabi ada duit. Nabi kahwin pula dengan Ummu Salamah. Daripada mula sampai habis Nabi buat. Untuk apa? Nak tunjuk macam ni kenuri kahwin. Tak mana pergi kata ais? Tak mana ada bunga tu? Tak mana? Tak ada. Habis buat apa? Nabi kata man ghuriba an sunnati falaysa minni. Tengok mai kenuri kahwin umat fail. Tak kahwin lagi ikhwan, tak kahwin lagi. Bila nak akad nikah minggu depan, gambar dah keluar dah. Album, tu dia album macam buku hutang. Pergi ambil tang pantai, pergi ambil tang sana, ambil satu tali buh macam nak gantung diri sangat dah. Kawan tu main pegang kaki, abang jangan pi. Dia tu ambil gambar perang. Kahwin tak lagi? Apa dia semua ni ikhwan? Artinya kita telah berjalan di atas benda paling kotor dalam dunia ni. Paling kotor. Dan alasan kita tak boleh pakai alasan orang. Esok dia nak main lagu mana pula atas kepala mempelai tu nak buat apa?
Lah perempuan pakai tudung cantik elok, dia pergi bubuh satu keran masuk di atas. Kalau tak ada keran tu macam mana? Agama suruh angkat nikah, agama suruh buat kenduri. Habis perempuan dan lelaki nak kena buat apa hari kenduri? Mereka kena bersyukur banyak-banyak kepada Allah. Tanda mereka dah jadi suami isteri, mereka jamu bagi orang makan. Maka orang makan ni salah satu pasal dipanggil, kedua nak tengok mapelai, maka dua mapelai kena layan pada tetamu dia. Sampai habis. Sampai penat, kalau penat pergi tidur awal. Habis tu tak. Selesai. Ikhwan ni saya duk cakap ni ikhwan. Allahu Akbar. Belum tentu kita boleh buat. Belum tentu. Tak ada muzik, tak ada kahwin. Gila kata tak ada muzik. Gila terus dia kata kita. Gila. Kita tahan panggil pakar macam aku gila kah hang gila? Muzik tak ada, no sound. No sound. Kadang-kadang tak tahulah ikhwan. Kadang-kadang anak kita besar di kepala dia macam meleng kan? Ayah nak kahwin cik kan? Sekupang duit ayah saya tak ambil. Ayah duduk dendam boleh tak? Ataupun ayah nak pergi umrah hari tu. Allah, lagu tu dah song kita. Ke ayah nak pergi umrah hari tu, cik boleh uruskan supaya tak ada pengacau. Kesian. Lagu ni kita kesian lah. Kita kesian. Tapi kalau ayah atau maslih ada kuat, dia kena kuat lah. Kalau dia tak ada kuat, ya Allah, qad balaghtu. Aku dah ajak dah anak aku, ya Allah. Tapi dia tetap anak aku, takkanlah aku nak lari video. Dia kenuri dia kan. Aku minta ampun banyak-banyak. Takat mana aku boleh buat, aku buat. Qad balaghtu. Aku dah sampai dah ke anak-anak aku. Tapi ni ayah pula joget sekali. Ayah pula joget sekali. Ayah pula amboi. Tengok siapa nak kahwin ni. Dia kata saya rasa macam saya nak kahwin. Tengok punya berdengung bapak dia. Ni kita duk belajar ikhwan. Sikit punya pasal. Ini kawan ni sikit masuk neraka pasal kencing. Antum kata pasal kencing tak ikut Nabi masuk neraka kalau akidah. Kalau akidah menyelisih Nabi. Kalau rasa Nabi tu kecil, agak-agak nak duduk tak mana. Ni kencing tak ikut basuh cara Nabi. Alah, enteng saja. Ya Allah, Tuhan kan maha pemaaf. Perut dia pergi buat macam-macam. Dia kena. Muka surat 90, tajuk dia jenis-jenis taharah. Yang ni tengok lagi sekali. Jenis-jenis taharah, dia nak cerita pada kita taharah ni berapa jenis. Najis tu apa dia. Kita belajarlah ikhwan pelan-pelan. Ni patut kita mengaji ni kena buat anak-anak kita. Kita ingat saya ni, saya punya ingatlah kita besar-besar ni patut kita mengaji tafsir dah. Kita dah mengaji tafsir Ibnu Katsir. Kan? Tinggi-tinggi patut law ni kalau ikut Ustaz Abdullah Iraqi, law ni patut mengaji bab jihad. Mengaji jihad hari Isnin, terus pergi Palestin hari Selasa. Ustaz lah punya cerita. Ni aku nak buat hampa dengan hampa. Karipat aku pun hampa tak ambil lagi. Dia kata, hampa nak jihad lagu mana? Karipat aku pun tak habis lagi. Jadi kita terpaksa mengaji bab ni kan. Jadi kita ambil tahu sikit-sikit sebanyak. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Tambah soalan Ustaz. Insya-Allah cik. Ini sebab Ustaz ada sebut tadi apa ni kondan. Tak, saya tak sebut pondan, Cik Dan. Lebih hormat sikit. Ada cerita yang Rasulullah apa ni buang daerah pondan kerana nafsu dia tu. Mula-mula dia apa ni dia Rasulullah bagi bergaul dengan perempuan, kemudian bila dalam peristiwa pergi berperang apakah dia kata apa ni ada beberapa tempat di badan pondan badan wanita tu menarikkan nafsu. Dari situ Rasulullah buang daerah dia. Seminggu sekali dia boleh main ke Madinah. Ada cerita macam tu? Wallahu ta'ala alam, hanya Allah Maha mengetahui. Secara ceritanya saya pernah dengar, tapi secara riwayatnya saya tidak pernah jumpa. Segala cerita saya pernah dengar, tapi riwayat saya tak pernah jumpa. Jadi saya tak boleh nak kata apa. Saya kata wallahu alam. Jadi hadis berkenaan dengan pondan ni kita kena bawa kepada syekhuna kita lah. Kena bawa pada doktor tanya. Dan saya pernah dengar lah cerita pondan, cerita khunsa. Tapi kalau baca di dalam apa nama Imam Ibn Rushdi, dia menyebut pandangan Imam Ahmad tentang puak-puak apa nama apa ahmaq, bukan amsar, amsar. Imam Ahmad kata amsar tak boleh berjalan dengan jantan.
siapa dia Amsar ni? Amsar ni dia pun laki-laki, tetapi kulit dia putih dia, cerah dia, sampai orang jantan tengok dia repeat 2 kali. Dia jantan. Dia dipanggil puak Amsar. Cantik dia. Imam Ahmad kata dia kena pisah dengan laki-laki, bukan kata dengan perempuan. Tak boleh. Imam Ahmad kata fitnah puak-puak Amsar ni kalau campur dengan laki-laki. Dia laki-laki, kalau dia letak purdah, memang laki-laki kata dia perempuan. Punya elok dia macam tu. Tak tahulah zaman kita ni ada Amsar. Gambarnya saya masuk atau masuk? Di Arab Saudi ada kes kata lelaki handsome dibuang. Ya rasanya ini lah puak-puak ni dapat Amsar. Ada kan yang Tapi mungkin pasal dia ada buat kerja tak elok apa, tapi saja-saja dia tak dibuang. Cuma dia punya cara pergaulan dia. Imam Ahmad tak benar kalau mai kuliah lagu ni kita bagi tempat khas kat depa. Dia tak boleh duduk lagu ni kan. Duduk pergi tanya apa abang. Tak boleh. Dia takkan tanya apa abang, dia tiurut kata apa abang. Boleh jam. Ni saya urut lagu ni pun dah steam dah. Dah steam dah. Oh tambah Amsar. Itu ada dalam kitab Ibn Rushdi. Apa nama kitab dia? Bidayatul Mujtahid. Ketika dia membahaskan orang Amsar, cantik-cantik mereka ni, cantik-cantik, keturunan mereka ni cantik-cantik. Katanya daripada keturunan Abu Ayyub Al-Ansari. Kok cantik. Jadi itu ada. Tapi hadis yang kata Cik Endan terus ni, saya kata wallahu alam, kita kena semak lagi lah. Ustaz, apakah status jihad di Suriah? Bolehkah dia jihad atau tidak? Jika rakyat Malaysia yang pergi ke Suriah untuk berjihad, adakah memerlukan izin pemerintah atau hanya keizinan ibu bapa? Wallahu ta'ala alam. Jihad yang membunuh orang Islam ni, dia bunuh kerana Islam. Jihad nah. Kan ditanya pada Nabi dalam hadis Abu Musa Asy'ari, Nabi jawab, Nabi kata apa? Man qatala fi sabilillahi, siapa yang mati berperang litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah, dia nak tegak agama Allah, dia sabilillah. Jadi kita tengok suasana di Syria tu macam mana pembunuhan yang berlaku tu di atas dasar apa? Islam dia tu, dia dibunuh. Jihad nah. Qurtubi sampai surah An-Nisa pada ayat وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ. Sampai ayat itu Qurtubi membuka perbicaraan, iaitu negeri yang berdekatan dengan negeri yang dizalimi kerana iman wajib menghantar bantuan. Wajib. Yang nak hantar bantuan ni di start dengan kepala pemerintah. Pemerintah yang mengarahkan rakyat dia pergi bagi bantuan. Kalau pemerintah tu tak mau bagi bantuan, maka pemerintah tak mau bagi bantuan dalam bentuk dia ijtihad, negara dia pergi, dia tidak boleh menghalang rakyat dia nak pergi. Dia kena benarkan. Kalau dia tak benarkan, dia kena bagi satu alasan lah pasal apa dia tak benar. Adakah kerana mudarat seorang pergi dia lebih terancam, dia kena hujahkan. Dia tak boleh sengak macam tu. Kerana jihad, kita duduk di sana adalah wajib. Negeri yang membantu adalah fardu kifayah. Yang terdekat mesti memberi bantuan. Soalan dia, kalau orang pergi ke Syria, pergi ke Palestin di atas nama Allah dan mempertahankan agama Allah, dia sabilillah. Dia meminta izin pemerintah sewajarnya. Kalau pemerintah tak izin dan alasan pemerintah tak izin, tak menusabah, dia boleh pergi. Cuma dia tanggung risiko. Bila dia balik, apa pemimpin nak buat pada dia? Risiko lah. Tapi dia mesti pergi berjuang di atas nama Allah. Dia tak boleh terlibat dengan apa-apa komponen-komponen lain yang ada di situ. Tengok-tengok dia pergi jadi mana punya wakil rakyat pula. Balik, itu semua tidak boleh. Jihad sabilillah. Selesai, dia boleh balik main. Tapi di Malaysia ni macam kapten kita sebutlah, belum ada semangat jihad di dalam ketenteraan kita, pertahanan kita. Belum ada. Yang ada semangat jihad ni pada rakyat. Rakyat biasa-biasa ni macam kita ada semangat jihad. Kita semangat jihad kita tinggi, alhamdulillah. Kita tengok polis, kita riau Allahu Akbar, polis tu kita pih. Kita nampak macam polis Israel, kita mula geram. Kita punya semangat tingkat kita jihad tinggi. Rasa boleh pi, mak bapak bagi, pemerintah pun tak ada hal, pi.
Kalau mak bapak tak bagi, mak ayah kata jihad apa, aku ni kena kecil manis, 2 jari dah tak ada, aku nak pergi pancuang lagu mana. Mak ni itulah tak mau mengaji bab jihad, turut. Dia beritahu turut kat mak dia. Alasan mak minta dia duduk menasabah, maka dia kena duduk. Dia kena duduk. Sebab perginya dia ke sebelah sana hanya fardu kifayah. Fardu kifayah. Dia boleh pergi. Kalau tidak ada risiko yang tinggi, dia pergi. Dia kena fikir risiko pergi dan risiko balik. Orang haji kan, dia bila kata istita'ah, kemampuan dia, modal dia pergi, dia kena fikir, balik dia kena fikir. Ustaz, saya ada duit nak pergi haji. Duit pergi ada, duit balik tak ada. Tak boleh. Saya ada tiket pergi, tiket balik saya tak ada duit. Habis macam mana esok nak balik? Itu saya nak tanya Ustaz. Tanya Ustaz, dia kata Ustaz pergi lagi ya. Ustaz menghalang saya pergi haji, Ustaz tahu apa hukum dia? Tak ada hukum lah, hang tak ada tiket balik. Saya pergi siapa nak pergi ambil hang? Dia kata semua urusan Allah. Tak apa. Hampir bang, saya tengok pelengkuk lagu mana pula jadi. Pi dan balik kita tengok kesan dia. Tapi kalau pergi sana sabilillah, kita tak boleh halang. Silakan siapa. Saya ingat dulu lebih kurang dalam tahun berapa, perang pertama, first war in Afghanistan dengan Rusia kan, kerajaan Malaysia pernah membuka offer pada rakyat Malaysia siapa yang nak pergi jihad di Afghanistan. Lepas tu telah ditutup, tak dibenarkan lagi sebab lepas apa September 11 September tu kan, dia mainlah jihad ni teroris. Habis orang mula dah tak kena jihad, kira jihad kita jihad ekonomi kan, jihad perhabis karipak 3-10 ringgit kan, kena beli. Siapa beli habatus sauda satu jihad, siapa beli madu Yaman satu jihad. Jihad kita alhamdulillah. Macam Ustaz lah kata kan, hampa ingat hampa boleh berkat kan hampa mengaji. Hampa nak berkat macam mana? Hampa kalau nak berkat mengaji, hampa perhabis aku punya keripang. Pasti Allah bagi berkat dekat hampa. Kan? Itu pun satu jihad juga. Itu pun satu jihad kan. Begitulah. Tapi jangan habaq kat dia ni. Jangan habaq kat dia marah pula kita kan. Begitulah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Ikhwan, satu saya nak promote buku ni pada antum. Buku ni ditulis oleh Dr. Mazhar. Kawan bagi kat saya, Ustaz baca buku ni, sangat menarik bagi kita ataupun ada kawan-kawan yang nak memahami sunnah. Antum beli buku ni, bagi kat dia. Selangkah ke arah memahami sunnah. Dr. Mazhar tulis. Ataupun antum boleh belengko nama ni, antum potong setiap bagi kat dia. Kok dia tengok nama tu, Allah mak, terkejut pula kan. Bagus ikhwan, bagus tak mana. Saya tertarik bila Dr. Mazhar mengupah pada muka surat 12 tu makna 2 kalimah syahadah. Buku ni RM6 semua. Saya tak jual buku ni. Mungkin IQ ada kot. Bagus buku ni kan. Buku ni dia bukan nak cerita sunnah. Dia nak cerita akidah sebagai platform sunnah. Beza kalau kawan tu belajar sunnah, tak tahu akidah. Dia main mengaji-mengaji, dia dapat semangat kan. Oh, kita kena sembahyang tak ada kunut, terus dia bagi tak ada kunut. Akidah dia tak mengaji lagi. Maka dia berbeza dengan orang mengerti akidah. Di sini sangat menarik, sangat menarik. Boleh meniti yang mata baca. Saya rasa saya baca 3 kali dah. Lepas tu saya nak nak promote. Kena bagi tahu dekat Haji Wahab. Kita bagi ada buku ni di rumah. Bagi anak kita baca. Kalau kita nak hadiah ke orang, hadiah buku ni. Selangkah memahami ke arah sunnah, Dr. Mazhar, Pesyarah USM. Bagus buku ni, baca buku ni. Ada benda yang kita boleh faham, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.